Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan Kopi O Pisang Goreng sempena Festival Muara 2021. Saya Azizul Ibrahim, pengarah eksekutif Era Dance Theatre, sekaligus menjadi tuan atau host anda untuk rancangan ini. Dalam edisi kali ini kita berpeluang untuk bertemu dengan tamu-tamu khas saya. Dan mereka-mereka ini pernah atau telah pun mengikuti Festival Muara 2021 dengan membuat persembahan yang luar biasa. Mereka telah menari di pentas, tapi yang buat mereka luar biasa tu adalah apa lagi? Umur mereka. Jadi mereka ni sebenarnya kalau kita lihat sebentar lagi memang masih gantang, masih. Tapi sebenarnya kalau ikut usia dah jejak pun angka 5. Itu yang menarik. Kita ingin tahu pandangan mereka, pengalaman mereka supaya anda di luar sana juga dapat merasakan kenapa mereka ini masih berada, masih ingin mengikuti dan mengembangkan seni tari Melayu di Singapura ini. Sebentar lagi bersama saya dalam Kopi O Pisang Goreng. Okey, sebelum kita melanjutkan perbincangan perbualan kita dengan tamu-tamu saya ini, kita kenal dulu dengan mereka. Yang lelaki menggelarkan diri mereka, kumpulan mereka, Pak Penglipur. Tahun lalu juga mereka pernah juga mengikuti acara Kopi O Pisang Goreng. Tapi tahun ini kita sudah bawa masuk satu lagi grup dan mereka dikenali dengan nama Mak Menari. Jadi di sebelah kanan saya ada Pak Penglipur dan di sebelah kiri Mak Menari. Okey, Pak Penglipur kali ini diwakili oleh sebelah kanan saya Saudara Rawi Hamim, Encik Ramlan Rashidi dan juga brother yang rambut gondrong Azmi Johari. Kalau di sebelah kiri pula Mak Menari diwakili oleh Wefi Sofiana, Sarima, nama Sarima penuh saya tak dapat, tadi tak dapat IC. Muhammad. Sarima Muhammad. Dan juga yang paling muda antara mereka, Nur Hayati Masnan. Selamat datang semua. Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami. Okey, hari ini kita nak bincang tentang hal yang saya rasa perlu kita bincangkanlah. Okey, masa depan tari Melayu di Singapura. Anda sendiri tahun ini sudah pun menampilkan diri menari di Muara Festival 2021. Pak Penglipur dengan 2 tarian, Mak Menari pun dengan 2 tarian, tak mau kalah. Okey, best. Penampilan memang kita dapat maklum balas, semua orang suka. Okey. Cuma ada yang komen, kalau Pak Penglipur dia orang menari macam yalah dengan gaya style sesuai lah dengan umur lah kan. Mereka memainkan peranan, jadi mereka dalam itu seolah-olah sesuai dengan usia gitu. Main burung lah, baring-baring lah, exercise lah. Tapi yang Mak Menari pula, mereka menari memang seolah-olah zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman waktu mereka masih muda-mudi lah. Kan? Jadi memang style persembahan tu berbeza. Mungkin ini menjadi satu soalan yang baiklah kalau kita utarakan. Sedangkan Pak Penglipur merasakan mereka harus menari sesuai dengan usia. Mak Menari pula menari sesuai dengan Selera. Contoh, itu betul tu. Sesuai dengan selera. Memang. Saya nak tanyalah dua-dua grup ni, Pak Penglipur dan juga Mak Menari. Siapakah yang menjadi pendorong utama, pendorong utama anda untuk anda terus bergiat dalam seni tari? Kalau untuk saya memang dorong diri saya sendiri. Okey. Awak mendorong diri sendiri? Menggalakkan diri saya.
Okey, jadi awak sekira self-motivated lah. Yes. Jadi tidak ada, awak tak perlu nak ada orang lain untuk push awak untuk menari. Kalau ada penambahan dari segi galakan kawan tu, dia akan menambahkan lagi lah. Jadi dia menunggu aja, sentiasa menari forever kan, orang cakap. Oh, okey. Jadi untuk awak self-motivated dan awak always ready to go lah. Yes. Wah, luar biasa. Itu pasal nama Azmi Johari kan. Sesuai dengan rambut panjang. Betul, best. Pada saya, actually arwah kakak saya dalam perkumpulan seni. So, like saya dengan abang saya, dengan arwah mak saya, bapak saya selalu melihat persembahan. So, from there, kakak saya suruh saya join lah perkumpulan seni. Itu tahun bila tu? 1997. Ya, 1997. Sudah lebih 20 tahun yang lalu. So sampai sekarang lah bergiat. Jadi sampai sekarang ni kakak awak masih menjadi pendorong utama awak? Yes, walaupun dia dah tak ada. Oh, jadi kakak awak sudah pun meninggalkan kita, tapi pesan-pesan dia tu masihlah tersemat di dalam hati? Masih. Alhamdulillah. Itulah. Kalau Cik Rawi macam mana Cik Rawi? Saya sebenarnya senang aja. Ya. Yang mendorong saya tak lain tak bukan adalah orang rumah saya sendirilah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia menggalakkan saya pergi. Ada peluang pergi. Ada orang jemput pergi. Lain tu lah. Itu pergi tu macam pergi tu bukan setakat menari je. Nyanyi pun jalan. Oh. Ada lakonan jalan. Jadi alhamdulillah saya dapat seorang isteri yang faham yang saya ini orang seni. Di mana saya ini banyak yang meminta saya membuat persembahan. Saya daripada Muara lah. Ada banyak-banyak tempat yang suruh saya perform dan mana dia pun memberi saya galakkan. Dia tak pernah menghalang. Teruskan. Itu yang awak minat, kita teruskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah bila dia cakap pergi. Saya teringat macam ada macam satu gambaran kan. Yang abang ada pergi. Yang pergi. Wah. Tu sudah pergi lain pula tu kan. Betul. Tapi tak macam gitulah. Jangan pergi Batam. Betul. Wefi bagaimana? Kalau Wefi menari dulu, Wefi dari kecil memang suka menari dari umur 8 tahun. Dulu Wefi tuh tengok jiran Wefi tuh latihan menari, Wefi ikut-ikut. Habis gitu ibu Wefi masukkan Wefi ke sanggar untuk belajar latihan. Dan sekarang saya jadi penari karena ibu. Waktu itu di sanggar itu di mana tu? Di Jakarta. Jadi Wefi bukan asli orang Singapura lah. Bukan. Jadi aslinya dari? Saya asli dari Jakarta, tapi orang tua saya dari Cirebon, Jawa Barat. Okey. So kalau Jakarta Betawi lah. Betawi. Sampai hari ini ibu anda menjadi pendorong anda. Iya. Adakah kata-kata ibu anda yang sampai hari ini anda masih boleh ingat? Apa tu kata-kata tu? Kata-kata semangat ke kata apa yang menjadi inspirasi untuk anda? Kalau kata-kata sih tidak, cuman dia suka kalau saya ada di atas pentas. Tapi kalau dulu waktu saya kecil kalau mau ada pementasan, saya paling takut naik ke atas pentas dan malu kalau ibu saya nonton karena takut salah narinya gitu. Okey. Menarik tu ibu, kakak. Nah, ada yang satu tu kan, dia ingat kita tak nak tanya dia tahu, kan? Tapi okeylah kita tanyalah, Cik Yati, kalau anda pula bagaimana? Saya mula ceburi dalam bidang tarian ni bukan melalui dorongan ibu atau bapa. Diorang tak galakkan, diorang tak menghalang. Okay. Jadi saya suka syok sendiri bila dulu kan Piramli punya TV, black and white kan, selalu Friday night, filem-filem klasik Friday night kan. Jadi bila ada bab tarian je, saya kat depan lah.
copy, imitate. Jadi minatnya timbul dari situ. Jadi bila mulanya sekolah, kan ada grup tarian, kan dianjurkan oleh bidang badan drum penari punya persatuan gitu. Jadi dari situ masuklah, kan? Jadi langsung jadi motivasinya pun passion memang dari dululah. Dari dalam diri sendiri yang ingin menari itu ada passion yang timbul sendiri dan minat sendiri. Jadi bila dah berumah tangga, ada satu waktu tu dia dah berbelas tahun menari kan. Jadi bila dah rumah tangga tu saya pindah dari Singapura untuk dalam 15 tahun gitu. Jadi maksudnya macam terputus. Dia punya ikatan awak sama seni tari ni terputus 15 tahun. Ya, putusnya gitu. Tapi kalau bila balik Singapura holiday, mesti tanya kawan dulu, bila ada show. Jadi saya coordinate. Saya balik holiday tu dengan adanya pementasan. Jadi saya dah tak atas stage, jadi saya tukang tepuk tangan. Jadilah. Kan, jadi tak putus minatnya masih ada kat situ dan beri sokongan pada kawan-kawan lah. Jadi 15 tahun tu awak pergi ke mana? Saya berhijrah mula-mula ke New Zealand, lepas tu ke Hong Kong, lepas tu ke UK. Lepas tu baru balik sini baliklah. Sekarang sudah menetap di sini semula. Alhamdulillah. Itu dia. Yang di sebelah sini pun rasa macam kita tak tanya dia jugalah kan. Aduh. Baiklah. Cik Ramlan, awak pula apa yang mendorong awak? Kalau saya daripada tahun lepas saya dah ceritakanlah daripada sekolah. Masa sekolah saya dah kata orang tu didorong untuk menari lah Tapi saya balik pada tahun ini pula, zaman sekarang ni yang dorongkan diri saya untuk menari macam seperti Azmi katalah, diri sendiri. Kita motivate diri kita untuk terus berkarya ataupun menari. Satunya sebab minat, keduanya kerana sihatlah, satu kesihatan. Menyihatkan badan. Kalau saya tak menari macam saya punya kaki tak boleh diam lah. Jadi dengan nak bergerak terus bergerak. Jadi bila dapat peluang, bila macam saudara Osman jemput tahun lepas untuk muara ni, macam saya kata yes, I go for it. Tapi minta izin dengan orang rumah jugalah. Macam kahwin kan, mesti minta izin. Mesti minta izin dulu. Dia ada lain sikit lah. Nanti dulu. Betul, penting tu. Ya. Penting. Jadi bila isteri membenarkan dan galakkan pula daripada anak-anak anak pun macam okay lah Pak, you nak menari, you dance, go ahead, kata dia. Kita apa lagi, langkah kanan lah. Okey. Jadi itulah saya punya, kata orang tu, motivasi untuk terus berkarya dan terus menari. Kalau selagi lutut ni boleh bergerak, kalau pasal lutut tak boleh bergerak, nak gerak tangan aja nanti. Buka wheelchair lah. Betul. Okey. Ini kita nak masuk bab yang agak menarik ni. Jadi mereka ni, pak-pak penipu dan mak-mak menari ni, mereka popular kerana memang selalu keluar, selalu pentas. Jadi popular lah kan. Pada tahun 80-an, 90-an. Kan? Itu zaman-zaman kegemilangan mereka lah, kalau saya masih ingat lagi. Yang nak saya tanyakan ni adalah, apakah bezanya menari pada zaman 80-an, 90-an tu dengan menari hari ini? Apa bezanya? Okay, nak kata beza kan, saya mulakan dulu. Bezanya banyak. Okay, kalau 80-an kita masih tegap, kita masih bertenaga dan kita masih, kata orang tu, boleh bergaya dengan lebih lah. Tapi bila dah masuk zaman sekarang ni, satunya kita berumur jadi bila latihan tu, nak katakan kalau 2 jam latihan, kita sebenarnya latihan banyak rehat daripada banyak latihan. Satunya kerana mungkin teman-teman yang lain pun macam hafalannya macam tak dapat sangat, jadi kita kena belajar pelan-pelan lah.
Kalau dalam zaman 80-an, 90-an, nak katakan hafalannya semuanya cepat. Apa yang ditangkap, kita tangkap dengan segera. Nak suruh loncat ke, nak suruh golek, kita masih boleh masa 80-an tu. Tapi sekarang cuma boleh loncat golek Azmi saja. Saya dengan Osman, dengan Rawi, kalau kena berlutut je, ya Allah nak bangun, kita kena fikir 2 kali. Jadi bezanya pada umur saya tak tahu, yang macam Rawi ni dia masih segak. Kalau Azmi jangan cakap lah. Dia masih lagi masih muda. Kalau difference-nya dulu 80-an 90-an tak ada smartphone. So kita semangat nak beli tiket, nak tengok. So audience pun diorang tak sibuk dengan handphone, rekod sambil like they can menikmati show tu dengan kacamata sendirilah. Sebab sekarang banyak orang boleh watch online. But dalam segi tenaga of course lah. Dulu boleh menari 1, 2, 3, 4, 5 dance throughout. We have the energy to dance all the way. Tapi sekarang 1, 2 dance je dah. Dah penat. Dah letih dah. Mungkin yang di luar tu, di sana tu masih belum tahu lagi. Jadi kalau nak tahulah, yang saya tahu, Azmi Johari, tak salah saya, punya 3 orang anak dan 2 orang cucu. Kalau Ramlan 3 anak juga. 3 ada anak, belum ada cucu. Belum ada cucu. Kalau Rawi 3 orang anak. 2 cucu juga. Wefi 3 orang anak. 3 anak. Belum ada cucu. Belum. Sarima 3 orang anak. Masih kecil lagi. Yati 2 orang anak bujang. Itu dia. Kayaknya mak menari. Ni pak penglipur kan. Okey. Now, bayangkan anda berada di Esplanade sekarang ni kan. Itu pun baru beberapa hari yang lalu kan kita pentas kan. Okey. Yang saya nak tahu ni sekarang, sebelum anda keluar, ni dah berdiri dekat wing ni, dekat pentas ni kan, dah berdiri dekat pentas ni. Sebelum music start, sebelum anda keluar tu, apa yang bermain dalam fikiran anda? Saya mulakan dulu. Ya. Oh, macam terperanjat, Pak. Ya, Cik Rawi. Pasal saya main burung, jadi saya main burung. Jadi, dalam tarian tu awak main burung lah, betul lah. Jadi saya harapkan perkataan saya, gaya saya tu membuat orang geli hati. Itu yang paling penting. Kalau itu tak jadi, macam tak jadilah gitu. Oh, jadi dalam fikiran tu, diorang ni ketawa ke tak ni aku nak cakap ni kan. Kalau tak ketawa, tak menjadilah. Tapi tadan tetap jalan. Tetap jalan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Cuma terlupa satu barang je lah waktu tu. Burungnya itu yang tertinggal tu? Bukan. Oh. Lupa pakai topi rambut sempel. Gitu Jadi sebelum nak keluar tu terfikir ni aku cakap ni orang ketawa ke tak ketawa Itu yang paling penting. Kalau orang tak ketawa, alamak macam tak kelakar je kan. Jadi macam alamak mood dah tak ada tu. Tapi kalau orang dah kelakar, tambah pula lepas bila kita tukar baju, kita lagu start, kita pun tak kita begini post gini, orang ketawa. Respon very good. Alhamdulillah. Itu yang penting. Bapak penghibur freestyle, itulah yang penting. Yang orang ketawa. Kalau orang tak ketawa, alamak sedih lah. Taklah pelipur namanya. Bukan pelipur. Betul. Penglipur. Betul. Kalau mak menari pula macam mana? Ni dekat wing ni, nak keluar ni, apa yang bermain dekat fikiran tu? Siapa dulu? Saya? Silakan. Okay. Kalau kemarin, untuk yang muara yang baru kemarin, karena udah 2 tahun ini kita ada COVID kan, jadi tak ada persembahan tarian, mungkin dengan online. Perasaan tuh dari semalam sebelum pementasan udah duk. Macam merasa baru pertama kali kita mau mengadakan pentas. Macam gemuruh, aduh nanti macam mana ya. Rasa dak-dikduknya tuh tetap kuat, ada. Dahsyat. Terus bila dah melangkah dan naik pentas saja udah lupa diri. Udah rasa di awang-awang. Itu mungkin semua penari rasanya seperti itu. Untuk
penginjakan ke atas pentas tuh macam deg 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 deg. Tapi kalau dah menari, dah enjoy, dah macam di awang-awang lah. Betul tu. Memang kalau mak-mak menari yang saya nampak, memang mereka enjoy betul, kan? Betul. Itu kita dapat rasakan. Tapi macam Azmi Johari, saya rasa dia enjoy lain macam juga. Sebelum dia keluar tu, apa agaknya yang dia fikirkan? Saya rasa tahun ini dia lain macam sikit lah. Kerana saya menari 4 tarian tahun ini. Semangat betul. Jadi kalau tahun-tahun yang dulu tu, saya rasa cuma menari 2 tarian. Ada 1 tarian selalunya master calibration tu agak ringan sikit lah, kerana kita berdua tu agak gila. Cuma kita susunkan apa yang kita harus buat aja. Jadi tak berapa pressure kan. Tapi tahun ini kerana benda tu sudah ditetapkan, ragam-ragamnya sudah ditetapkan. Jadi saya terpaksa nak kena relaxkan diri. Saya terpaksa nak kena macam mana nak cakap nak kata hafalan tu, alhamdulillah kerana otak ni masih diberikan kekuatan. Jadi bila saya melangkah ke dalam aja, saya suka tengok teman-teman saya menari lah. Jadi dia tidak pressure in terms of kita nak kena buat, kita nak kena apa tu, kadang-kadang bila kita salah pun sama-sama salah lah gitu. Jadi the communication lah. Cuma yang 1 tarian tu saya rasa yang Zapin pesan tu, itu yang bikin saya rasa walaupun dia very simple, tapi dia punya rasa tu itu Zapin yang dia adalah ilaha illallah, cakap pasal apa yang lahat tu. Yang lahat tu kan. Jadi saya rasa saya nak ucapkan terima kasih juga dengan Cik Osman kita kerana pilih lagu tu. Jadi dia kerana umur kan, dengan lagu tu, dengan kita bawa dengan very traditional, and then dengan lirik dia. Jadi pesan tu bukan aja pada penonton yang dengar itu lirik, tapi pada kita juga yang dah berumur ni kan. Okey, cuma saya nak kita ghostan sikit tadi. Bermakna apa yang bermain dalam fikiran anda sebelum menari tu adalah ini nanti Ramlan macam mana dia ini si Rawi macam macam gitulah. Kerana kita dah tahu kan waktu latihannya. Jadi tapi alhamdulillah lah. Awak lebih nak apa, lebih tertarik untuk nak tengok macam mana dia orang buat lah. Oh dahsyat tu. Lain awak punya motivasi Pasal lah ni gara-gara rambut gondrong lain sikit. Dahsyat ilmu dia Oh, okey. Begitulah tadi. Anda dengar sendiri bagaimana orang-orang lama kita yang sudah bergiat sekian lama dan tampil semula untuk Festival Muara 2021, dan mereka cerita sendiri pengalaman mereka itu. Sebelum kita lanjutkan, kita akan ada sedikit acara selingan sebentar ini. Anda bersama-sama kami di segmen Kopi O Pisang Goreng sempena Festival Muara 2021. Bersama kami di sini memang ada pak-pak pelipur dan mak-mak menari. Mereka ni kurang lebih sudah menari atau sudah pun menceburkan di dalam dunia tari Melayu di Singapura 20 tahun lah saya rasa. Minimal pun 20 tahun lah. Minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Ya. Oh, dengar tu. Suara-suara tu. Oh. Kalau nak ikutkan, kalau mereka mula menari dari umur 12 tahun lah di Singapura primary school, primary 6, bermakna sekarang mereka dah 50. So sebenarnya dah lebih 30 tahun. Tapi sebenarnya usia itu hanya angka, kan? Kita tanya dulu, kita cek dulu, diorang ni betul ke menari dia faham ke tak kan? Kita nak tanyalah apa yang diorang harapkan daripada penari-penari muda hari ini. Oh, kan? Zaman-zaman 80 90-an dia memang top. Tapi hari ini bila dia tengok anak-anak muda menari, macam mana diorang rasa itu dia soalan dia. Mungkin first kita mesti nak tanya kepada saudara Ramlan. Pasal dia suka
bergaul dengan orang-orang muda. Memang orang ni pun masih muda, bergaya muda, jadi wajarlah kan. Jadi kita tanya sama Cik Ramlan, kira-kira kan, bila awak tengok orang-orang muda hari ini menari kan, apa yang you rasa yang perlu mereka tahulah? Yalah, kepada pandangan saya untuk mereka yang muda-muda kalau nak menari tu kalau boleh belajar asasnya, asas tari Melayu, dan juga kalau boleh dapat ataupun mendapatkan pendapat daripada orang-orang yang lebih lama, orang lebih arif dalam tari-tari Melayu lah. Saya bangga kerana ramai anak-anak muda sekarang yang berkecimpung dalam tari Melayu. Ada even grup-grup baru di mana mereka tubuhkan sesama sendiri, yang di mana anak-anak muda ni tubuhkan untuk melestarikan budaya tari Melayu. Di situ amat banggalah melihat mereka. Cuma kalau boleh pada mereka tu kalau dapatkan guru-guru tari yang pengalaman ataupun dapatkan sesuatu daripada guru-guru tari lama supaya diorang dapat banyak ilmu dalam segi tari, apakah asas-asasnya, apakah tata susilanya, bagaimana pola lantai bila nak menari. Bila mereka dapatkan pengalaman daripada kita-kita yang orang-orang lama, alhamdulillah kalau mereka dapat mengambilnya dan melestarikannya, itu baiklah untuk pada diri saya, untuk mereka teruskan berjuang. Kerana kalau tak ada mereka yang muda untuk teruskan tari Melayu, mungkin satu hari nanti kita-kita yang dah tua ni masih menari lagi. Kita nak ada pengganti. Menarik tu sebenarnya. Bila kita tengok tak ada, alamak budak baru semua tak ada. Macam even anak-anak saya ni, anak-anak saya sendiri, saya galakkan daripada kecil untuk menari. Suka-suka lah, maksudnya tari Melayu suka-suka, supaya mereka tahu tu tarian Melayu. Dan sekarang TikTok dah banyak. Anak-anak saya pun kata, "Pa, kenapa tak kita buat dalam TikTok lagu tarian Melayu ni?" Jadi bila saya kata, anak-anak ajak bapa dia menari TikTok tapi tari Melayu, kita silakanlah. Jadi untuk menggalakkan dia dari situlah. Kalau kita tak menggalakkan mereka, mungkin anak-anak muda ni pun tak akan ada rasa untuk menari tarian Melayu lah. Ya, betul. Oh, menarik. Jadi pertama tadi asas. Mesti ada asas. Dan kedua, untuk kita galakkan anak-anak ni untuk mau menari, kita nak kena ikut dia punya style. Dia punya trend kan. Kalau TikTok, kita pun ikut main TikTok juga. Oh, bagus tu. Kita cuba dengar mak-mak menari cakap apa pula. Wifi. Senyap aja. Cakap. Okey, Wafi setuju dengan Bang Ram, usulan dari Bang Ramalan. Kita mesti tahu dasarnya dulu. Karena dari dasar kita boleh kreasi kemana-mana. Kalau kita menari tapi tak punya dasar, jadi bentuknya pun nanti ditanya ini tari apa, asal joget aja lah. Nanti macam sekarang memang banyak penari-penari muda sekarang. Mereka cenderung menari yang masa kini. Mereka tak mau belajar yang lama. Obit lah kata orang sini cakap ya. Tapi kalau menurut saya lah, dasar itu penting. Karena dari dasar itu kita tahu dari mana kita mula bergerak, dari mana kita mula melangkah. Dari situ kita tahu pijakan kita tuh kemana. Dan kalau kita ada dasar, tarian itu akan menjadi kuat. Itu. Asas atau dasar. So Wifi bilang. Apa lagi yang harus kita lakukan supaya anak-anak muda ni hari ini ni mereka suka dan mau mengikuti tarian ni? Apa lagi mesti kita buat? Kira-kira lah, Cik Rawi. Saya.
Ginilah pasal apa, saya balik kepada Cik Ramlan dan juga Cik Wifi mengatakan kita harus ada dasar. Tapi memang betul. Kalau tak percaya, waktu saya memula menari di Persatuan Rakyat bersama Cik Usman kita, Usman Hamid, kita mula dengan basic dulu ataupun dasar dulu. Asal buka kelas je, dasar dulu. 5 macam ibarat kata rukun Islam 5 perkara kan. Kita pun sama ada dasar 5 perkara ini, 5 perkara tarian ni, dasar ni kita kena buat dulu. Baru kita mulakan tarian yang baru. Yang dasar ni mesti, tapi sekarang tidak. Tarian apa? Tengok YouTube je. Jadi. Pasal teknologi. Teknologi bertukar. Sedangkan dulu kita struggle nak kita dapat dasar, baru kita buat step yang lain tu cantik. Tapi kalau kita mengikuti teknologi YouTube ke apa, kurang baik. Itu yang diorang bilang tu cut and paste. Cut and paste. Jadi kualitinya macam tak ada gitu. Tapi kalau kita ada dasar dulu, kita mulakan dengan dasar dulu, insya-Allah style dia punya gaya semua ada. Itu bezanya pak-pak penghibur ni dengan penari-penari yang muda-muda. Beza cara taktik dia, tak ada senyum dia punya kepala semua lain. Itu dia perbezaan dia. Kenapa? Dasar itu. Jadi kalau dulu sebelum nak start dasar lebih lanjut, dasar dulu kita buat. Tak boleh, basic dulu. Tak percaya tanya Usman Hamid. Pasal dia yang dulu in charge. Oi, basic dulu. Jadi dia yang basic tu apa tu? Tarian asli, inang, zapin, masri, joget. 5 perkara. 5 tu lah. Ini mesti. Itu 5 perkara tu. Ya. Tak ada ini, jangan start buat dulu basic. Baru kita. Itu bila dah kita buat ini basic, baru kita menari pun dah macam ibarat macam warm up lah sekarang orang cakap. Itu 5 perkara tu. 5 perkara, 5 tarian tu. 5 tarian lah. 5 tarian tu. Mesti. Dimestikan dulu, tapi sekarang tak. Cik Yati, anda sudah bermastautin di luar negara selama 15 tahun. Anda masih ingat tak dasar basic tari Melayu yang ada di Singapura yang tadi disebutkan oleh Abang Rawi kita ni? Dia kata dia ada 5. You masih ingat lagi? Masa itu memang dari mula kita belajar kan. Jadi sampai sekarang ingat. Macam kita pergi sekolah kan ajar maths ke. Tapi add on daripada apa yang kita dah ada asas, kita mesti ada rasa juga. Penjiwaan tu perlu. Pasal setiap tarian macam 5 perkara zapin, inang, asli, masri semua, dia ada penjiwaan tersendiri. Masing-masing jiwanya lain. Jadi ragamnya, rentaknya, lenggoknya semua lain. Jadi bila kita ada couple pun penjiwaannya lain juga. Ada kontak dengan partner kita, malunya, senyumnya. Kan itu yang membuat koreografi tu hidup. Kadang-kadang koreografinya bagus tau. Mata kasar tengok gerak dia gini. Tapi bila tengok closely lirikan mata tak ada. Lenggok kepala tak ada. Tangannya pun kurang, buang bunganya separuh je. Gitu. Jadi macam apa yang beza yang saya perhatikan pasal saya dah lepas 15 tahun habis bila saya datang balik kan dah ada yang pelapis penari pelapis, dah ada koreografer baru semua kan. Jadi apa yang saya perasan dulu kita bila 8 kiraan kita punya step pun 8 kiraan. Tetap 1, 2, 3, 4. Maksudnya 8 step. Sekarang punya 8 count tu ada 16 step. Jadi dia punya bentuk dia tak nampak. Pasal semua kalang kabut. Jadi macam dia punya rentak tu hilang. Missing tau dia punya link dia. Jadi kelembutannya tak ada. Walaupun nak buat tarian, pasal sekarang dah ada kreasi, dah ada kontem kan. Jadi dia punya perkembangan dia, asas ni hilang. Pasal dia dah terlalu shortcut tau. Jadi dia punya lenggang dia, kan kita buat gini kan. Jadi pasal dah laju, dah jadi macam double step. Walaupun kita inang kan laju daripada asli kan. Tapi dia punya pasal counting dia tu, dia dah double kan. Memang yang ada ragam tu memang cantik lah. Tapi tak semua-semuanya sepatutnya. Kalau double lah. Even macam silat. Kan macam kalau you buat gini kan nampak dia punya bentuk dia. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 sampai kan dah, tak
rush, it's all rushed. Jadi kita pun tengok tak macam relax tau. Selalu kalau kita nak tengok kan, kita nak kena enjoy. We are in with them. Tapi sekarang bila dah macam gitu, kita pun macam gini-gini kan. Bila tengok kan macam dia macam sekejap ke sini, kejap ke sini, kejap ke sini, macam yes, dia orang nak cover pula lantai ke apalah maksudnya pecahan ke, but I think it's the timing. Memang boleh lah macam kita double count, triple count boleh, tapi tak semestinya tak sepenuhnya tarian tu, the betul, whole faham, dance faham. macam gitu. Satu komen yang saya rasa sangat bernas, memang tepat sekali, kerana memang hari ini kalau kita lihat tarian-tarian yang banyak dikembangkan oleh anak-anak muda, semua high energy. Tapi itulah high energy-nya tu dari mula sampai akhir. Yang menonton pun penat. Seperti apa yang Yati bilang. Bagi anda yang tidak tahu, Yati ni dia dah menari bukan saja dengan grup. Saya rasa dia dah buat commercial dance untuk promote Singapore dalam I think you were involved dalam Instant Asia. Kan banyak buat promotion luar negeri. So memang orang berpengalaman lah kalau Yati ni memang. Okey, terima kasih. Suka sangat dengan email feedback tu. So itu, jadi kita perlu galakkan mereka dan kita perlu tunjukkan mereka pentingnya asas-asas tari ini. Jangan shortcut lah. Jangan shortcut. Okay. Now, sebagai ibu bapa, kan, parents lah kan, sebagai ibu bapa, apakah yang dapat anda sampaikan kepada ibu bapa yang di luar sana tu, yang masih ragu-ragu untuk hantar anak mereka belajar menari? Tak tahulah, apakah stigma masuk tarian ni yang dulu-dulu yang kita dengar kan, masih tersangkut, masih mereka ingatkan. Tapi memang hari ini begitulah. There are still parents yang masih tak menggalakkan anak-anak mereka untuk masuk tarian. Apa yang you all akan cakap dengan these parents? Kalau parents zaman saya memang mungkin diorang tak nak anak-anak diorang, especially kaum lelaki datang menari lah. Kalau lelaki menari, dia orang takut jadi lembut. Anak-anak lelaki dia orang akan membesar jadi seorang yang lembut. Okey, kalau seorang perempuan pula kalau menari, mereka takut digelar perempuan joget. Kerana zaman-zaman 70-an ke 60-an klub malam di mana ramai wanita digelar perempuan joget lah. Jadi itu zaman dulu. Zaman sekarang kalau ibu bapanya seorang penari, anak dia orang menggalakkan. Dia orang menggalakkan anak dia orang kalau nak menari dia silakan. Pasal mereka dah lalui sebagai seorang penari. Jadi anak-anak dia orang dididik. Macam kalau kita ada anak yang ingin ceburi dalam tarian, saya nak sekarang pada ibu-ibu fikir ada anak ibu-ibu orang Melayu kita ataupun bapa mereka senang anak mereka masuk ke kelas ballet daripada kelas tarian. Okey, kalau kita masuk kelas ballet, yes. Kenapa? Anak kita nampak elegance. Tapi kalau masuk tarian Melayu, pada dia orang tak elegance. Mungkin prinsip macam itu pada kita salah pun tak salah juga. Tapi kalau boleh anak kita masukkan tarian Melayu kerana kita mengajar mereka dalam kelas tarian Melayu bukan saja menari. Kita mengajar mereka kebaikan dalam budaya Melayu. Tata susila orang-orang Melayu, sopan santun orang Melayu, macam mana tumpang lalu, macam mana kita memberi salam. Dan setiap kali mungkin kalau anak-anak kita yang ikuti latihan tarian, ada serta-serta sanggar ataupun grup, mereka mulakan dengan baca Al-Fatihah supaya anak mereka tidak terluka ke masa menari, dan juga berakhir dengan Fatihah kerana anak mereka akan pulang dengan selamat. Jadi ada istilah-istilah dalam tarian Melayu itu pun kita ada unsur-unsurkan budaya Melayu, keagamaan sikit. Jadi untuk menggalakkan ibu-ibu yang bapa, kalau anak kita kat rumah asyik nak berbual bahasa Inggeris ataupun nak tengok IG, TikTok di mana bukan budaya Melayu, kenapa tak masukkan dalam tarian Melayu, grup-grup tarian Melayu supaya mereka dapat belajar budaya Melayu dengan cara yang tidak sengaja.
Itu saja pesanan saya kepada ibu-ibu bapa. Belajar dengan cara yang tidak sengaja. Jadi belajar tanpa paksaan. Ya. Jadi mereka boleh dapat idea lah. Mak, next time I know what to do. Depan lalu, depan you macam mana. So, sekarang anak kita, kalau depan kita pun mak bapak tengok TV, anak pun jalan macam biasa. Tapi kalau macam ada sikit tunduk dan angkat tangan, kita dah tahu dia dah belajar sedikit budaya Melayu. Okey, dulu Wafi belajar menari karena dorongan dari orang tua. Begitu juga kebetulan saya ada anak perempuan satu-satunya, bungsu. Tadinya dia tak suka menari. Cuman saya galakkan, saya paksa, saya dorong. Tadinya waktu baru-baru mau latihan dia nangis, nggak mau pergi tanda join tarian. Tapi pertamanya saya paksa. Biar dia tahu ini tarian-tarian Melayu, tarian kita. Kamu harus belajar. Dan sekarang dia alhamdulillah udah mulai mencintai. Dan saya udah boleh lihat macam Bang Ramlan tadi cakap, dia dah tahu tumpang lalu. Dia dah tahu cara berjalan di depan orang. Mungkin kalau ya banyak, mungkin tak semuanya. Banyak anak-anak sekarang yang jalan asal jalan aja. Kalau ini sekarang dia udah tahu kalau kita duduk nanti dia jalan. Walaupun tak cakap permisi, tapi dari bahasa tubuh dia udah tahu. Dan yang lagi saya sekarang suka, dia sekarang sudah mulai mencintai tarian Melayu itu sendiri. Itu dia mulai dari umur berapa? Baru tahun kemarin dia belajar. Waktu itu umur? P5. P5. Setelah setahun you dapat lihat perubahan tingkah laku dari segi gerak tubuhnya. Iya. Masya Allah. Itu yang saya merasa alhamdulillah, ternyata dia boleh terbuka juga hatinya untuk mulai mencintai tarian Melayu. Mudah-mudahan akan berterusan. Satu perkongsian pengalaman saya rasa yang sangat baik untuk ibu bapa yang sedang melihat, mendengar program ini. Cubalah. Tak cuba belum tahu lagi. Cuba. Kirimkan antara anak-anak anda, galakkan mereka untuk mengikuti kelas-kelas tari yang banyak diadakan di seluruh Singapura ni. Banyak grup-grup tari yang ada. Hantar saja. Kan? Dan kita lihat perkembangan mereka dari situ. Ada tambahan lagi? Yalah, kata apa, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kalau kita tak dorong, yalah kadang-kadang diorang pun tak tahu benda-benda ni ada. Kan macam sports ke, kalau kita tak introduce, diorang tak tahu kan. Dengan tak adanya apa kata orang tu, kalau tak ada yang tua, tak ada yang muda kan. Jadi kita perlukan penyambung, pelapis untuk pengganti kita lah. Kita pun tak tahu bila yang kita akan berakhir menari kan. We still keep going selagi boleh. Tapi kita perlukan pelapis, penyambung. Pasal kita tak nak tarian Melayu, kita punya culture mati gitu aja. Dikuburkan kan. Jadi kita perlukan penyambung. Dasar atas macam apa-apa yang bukan menari, bukan setakat menari aja kan. Ada unsur-unsur lain yang disalurkan. Belajar, kita pun ada budaya, belajar disiplin. Macam bila cakap okey pukul 1, takkan pukul 2 baru datang. Maksudnya jangan tunggu guru yang tunggu pelajar. Pelajar tunggu guru tak apa. Gitu kan. Jadi disiplin dengan pemahaman, itu semua teamwork kan. Macam nanti yang menari 5 bagus, yang 1 solo aja, asyik solo aja walaupun tak ada koreografi solo. Jadi macam kita perlukan kerjasama. Jadi ini semua ialah perlukan disiplin, a lot of disiplin, homework kan, semua nak buat homework. Macam sekarang digital kan, boleh video balik, boleh replay, cuba buat kat rumah. Jadi bila the next practice kita dah more prepared. Macam dulu kan kita punya memory bank. Memory pun kita pakai tulis. Betul. Pusing 8x2. Okey, nanti lepas tu ke depan, belakang, tangan di atas, datang ke rumah. Tapi kalau saya baca saya tak faham, betul tak? Kita faham sendiri.
belok kanan, belok kiri, mendada, gitu. Zaman sekarang Dan juga kita pakai orang macam desin tau. Pusing kepala dah tu tulang kaki. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Jadi ada buat drawing sendiri lah, drawing sendiri. Kita faham, orang lain tak faham ah. Kira apa drawing pakai inilah lidi pakai mancis lah. Lidi mancis Okey. Tapi itu pun hafal juga, ingat juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma sekarang bezanya, canggihnya, diorang pakai video, rekod, yang tak datang 2 minggu pun tak apa. Nanti datang dia dah pandai. Tapi dulu tak boleh. Mesti datang praktis, tak datang praktis, sorry. Dah tertinggal. Ketinggalan, jauh lah. Jauh. Mesti datang praktis. Kalau tak datang, I'm sorry, you are not involved. Oh, macam itu Dan lagi satu, saya nak tanya, nak cakap tentang pasal anak-anak masuk dalam kumpulan tarian ni, kerana pengalaman saya ya. Macam saya ada anak laki-laki yang mana saya daripada kecil memang saya suruh dia join kumpulan tarian. Alhamdulillah sekarang dia dah pergi luar negeri mempromosi Singapura. Ya, promote Singapura di luar negeri. Jadi dia ikut grup tu ke luar negeri. Alhamdulillah, jadi saya tak paksa dia. Macam mana Cik Wifi cakap, mula-mula kita bawa aja dia, pergi. Ujung-ujung dia jatuh cinta. Dah tu dia berkawan pula semua dengan penari-penari. Jadi lagi more dia punya suka minat datang. Dia datang. Minat datang sampaikan, nari tak boleh tak boleh, tak boleh punting band nari tarian you see? Dengan sendirinya dia jatuh cinta. Pasal ada kawan-kawan dekat situ juga. Itu, dan kawan-kawan dia pula semua berdisiplin. Tak macam kurang ajar lagi. Ataupun pada saya antara anak-anak pergi belajar tarian lagi baik daripada anak-anak kita terbiar dan dia campur yang tak senonoh. Alhamdulillah anak saya dah ikut saya cakap saya dan dia dah menjadi seorang penari profesional sekarang. Alhamdulillah. Penari profesional Pasal dia dah keluar negeri. Bangga sungguh bapaknya kan? Bangga bapaknya. Okey, saya nak tanyalah. Yang kumpulan sekarang yang ada kumpulan bukan dia cuma setakat mengajar tarian aja. Dia pun ada ajar angklung, ajar gamelan, ajar kompang ke apa kan. Jadi tarikannya lebih. Yalah pasal yang ada budak macam ibaratnya anak saya, dua-dua lelaki. Kecenderungan diorang pada muzik sebenarnya. Okay. Kalau saya hantar kepada kumpulan yang setakat menari saja, mungkin minatnya terpendek. Short lived. Tapi disebabkan ialah macam menari automatically memang ada irama dia, ada muzik kan. Tapi bila diajar macam mana nak main instrumen ini, tarikannya lebih. Jadi dia lagi excited nak pergi. Wah, minggu depan belajar apa still angklung gitu. Jadi macam bukan setakat pergi sana asyik kena lenggang aja. Asyik kena lenggang. Yalah budak-budak punya minat Jadi dia punya tarikan yang buat dia nak pergi lagi dan lagi. Pasal ada variety. Kerana ada varieties. Jadi minat dia ada. Macam kita kan, yalah macam kita pergi tengok wayang lah ibaratnya. Kan lain-lain genre. Jadi asyik cerita hantu je, orang pun boring asyik pergi tengok cerita hantu kan. Dia mesti nak ada komedi, ada gini. Jadi orang nak pergi lagi tengok. Jadi minatnya pun sama. Jadi ni hari ada menari, besoknya ada belajar wayang kulit, besoknya lagi ada belajar angklung. Jadi the varieties tu keep the interest going. Gitu. Betul? Oh, bagus. Point bagus tu jadi kalau boleh memang grup-grup tari bukan saja fokus yang kepada mengajar tari, tapi juga mengajar budaya Melayu pada keseluruhannya. Kan? Jadi performing arts Melayu ni banyaklah. Tadi macam you cakap kan, ada main angklung, main kompang, ada gamelan, ada silat, ada macam-macam lagi, nak bangsawan, nak baca puisi. Banyak. Okey. Kalau untuk muzik, dia tadi dah macam-macam tu kan. Ada lakonan dia lagi. So, dia memang holistik lah. Kalau nak ikutkan kan. Dari zaman-zaman lama-lama, zaman-zaman bangsawan. Maybe that is something kita should bring back. Right? A more holistic punya approach. Supaya minat-minat mereka akan muncul semula. Apa kata Cik Azmi? Ya,
Untuk saya untuk menggalakkan orang-orang tua ni, maksud saya orang tua yang mempunyai anak yang minat dalam dunia tari. Saya rasa dalam kalangan kita kat sini, saya sepenuh masa, seniman sepenuh masa. Saya mengajar, saya menari, saya ada kumpulan. Jadi pengorbanan tu terlalu banyak. Anak yang suka menari, dia bukan setakat untuk menari aja. Dia belajar dasar, tapi bukan setakat dasar aja, tapi ilmunya. Kerana tari itu terlalu banyak benda yang nak kena belajar. Kalau saya dulu belajar, sama juga yang dengan awak-awak ni semua kan. Waktu di persatuan, dengan grup, menari happy-happy, ambil part time sana, part time sini menari. Tapi bila datang kepada diri sendiri yang sudah melakukan kerjaya ni sebagai sepenuh masa, orang yang pertama sekali yang saya nak terima kasih isteri saya lah. Kerana isteri kita juga kerana sebentar Encik Azmi. Saya nak mencela sikit. Saya memang pak pelipur ni tiga cakap pasal isteri lah. Memang best lah. Okey, silakan teruskan. Kalau saya, dia lain sikit. Lain sikit. Kerana isteri saya pun menari. Jadi dia berkorbankan diri dia untuk tak menari. Jadi saya yang teruskan kerjaya saya untuk sampai ke hari ini. Daripada saya, dulu pun saya daripada perkumpulan seni. Itu setakat masuk persatuan aja untuk menimba ilmu. Lepas tu bila saya buka saya punya own group, saya juga mengajar sekolah-sekolah, barulah saya tahu betapa payahnya untuk memberikan satu galakan kepada anak-anak tari ini. Jadi salah satunya untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang tua ni, iaitu anak-anak yang minat. Pertama sekali bila mereka masuk, termasuk saya dan yang lain juga, bila masuk, kenapa awak masuk menari? Kerana minat. Tapi saya sekarang dah tak ada minat lagi. Itu dia. Tapi saya sudah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk bagaimana mereka boleh jadikan tari ini sebagai sesuap nasi. Jadi anak-anak tu juga kita tak boleh paksa. Kerana ada juga anak-anak murid saya yang datang, mak bapak yang hantar daripada awal. Tapi bila mereka membesar, mereka juga ada haluan mereka sendiri. Seperti mana Yati cakap, anak dia suka masuk muzik, dia tak suka menari. Tapi kerana muzik tu, tapi saya waktu saya menari, saya belajar muzik. Ada guru tu ajar saya muzik, ajar lakonan, ajar baca. Daripada situ awak tahu saya ni rockers. Saya asal daripada street dance. Saya duduk kat bawah blok campur budak-budak yang Teluk Belanga tu tempat yang kurang baik Tapi dia membawa saya kepada satu zon yang berlainan, menghindarkan saya dalam keadaan itu. Itu yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak murid saya dan juga orang-orang tua yang hantar anak-anaknya. Kerana mereka, awak sendiri tahu, bila saya datang in person, orang tak sangka yang saya ni seorang penari, seorang koreografer. Kerjaya saya adalah mengajar menari. Tidak ada orang. Rata-rata kalau mereka lihat anda pertama kali, saya tanyalah dengan abang kita ni, Barawi, tengok dia tu, pertama first impression dia macam apa? Rocker, bro. Rocker, bro. Zaman? Bro, ada rokok. Rokok tak apa. Tu macam kan? Dahsyat. Memang tak sangka lah awak penari. Betul-betul, confirm lah. Jadi itu kenyataannya lah sampai ke hari ini. Dengan umur saya yang sudah dah nak masuk 60 sen ni kan. Jadi tidak akan ada keraguan untuk orang-orang anak-anak yang ada di luar sana untuk melibatkan diri dalam dunia tari. Kerana di Singapura ni banyak kumpulan-kumpulan yang dah memberikan wadah yang terbaik. Apa saja kumpulan yang awak cakap, semuanya nak buat kumpulannya terbaik. Dan juga kalau cakap pasal tarian Melayu tu, itu semua dah in package dah. Tatu sila lah, pakaian busana lah, whatever thing, semua dah
Sampai yang ada dah boleh jadi mak andam. Jangan cakap mak andam, dulu kita tak ada pak andam, sekarang dah ada pak andam tu. Kita pun heran juga dah jadi. Yang itu yang kita agak tak tahulah whether it's good or not lah. Okay. Itu jadi pada jangan sentuh yang part tu dulu. Faham. Jadi pada saya menjadikan dia sebuah keadaan yang tidak meragukan. Saya menggalakkan anak-anak yang minat sementara ini dalam tari, dorong mereka, ajak mereka supaya mereka dapat memperluaskan kreativiti mereka dan banyak-banyak hal lagi lah. Itu aja. Terima kasih Cik Azmi. Luar biasa. Kadang-kadang Mak Rock berbual lain macam dia sampai lain macam dia. Sama sampai bro. Dahsyat. Okey, soalan untuk kita berfikir bersama. Kira-kira lah perkembangan yang bagaimanakah yang ingin anda lihat dalam seni tari Melayu di Singapura 5 tahun akan datang? Perkembangan yang bagaimanakah yang ingin anda lihat dalam seni tari Melayu Singapura dalam masa 5 tahun akan datang? Oh, sudah ada. Saya dah nampak dah. Dah nampak? Okey, silakan Cik Dia Azmi. tak akan macam 25 tahun yang dulu. Dia akan lebih mantap, dia akan lebih berilmu, dia akan lebih rancak lagi lah. Saya rasa cita-cita pejuang-pejuang tari ni kan akan lihat akan dia punya whatever archiving, whatever susunan dan juga penyimpanan anak-anak ni. Sebab apa hari ini aja anak-anak muda dah mula sedar bahawasanya tari-tari yang kita pernah rekakan dulu, mereka cuba nak nak mengarkaifkan dia supaya mereka boleh buat sebagai satu mengakibkan kan. Jadi supaya mereka boleh buat sebagai rujukan. Kerana sehari ini sendiri mereka nak bikin rujukan susah. Jadi mereka dah nampak Azmi Johari buat tarian apa, Kamal Kamil buat apa, Usman Hamid buat apa, Som Said buat apa. Jadi semuanya mereka rasa kenapa terbiar. Jadi inisiatif untuk menyatukan, untuk menyimpan untuk anak-anak yang akan datang. Jadi saya rasa dia akan menjadi satu kenyataan insya-Allah. Jadi bila proses untuk mengarsipkan apa yang pernah dilakukan dahulu itu dapat dibuat dengan baik, kedepannya sudah kita nampak lebih cerah lah. Betul? Wifi, ada tambahan? Tambahan, ya. Kalau lihat perkembangan kesenian tari khususnya di Singapura ini memang sungguh pesat. Karena dari pengaruh dari mungkin dari Indonesia, dari Malaysia, dan itu bikin seni tari di Singapura makin berwarna, dan itu menjadi ciri khas Singapura itu sendiri. Walaupun dulu mungkin ini gerakan tari Jawa, tapi mereka tari di sini dia kembangkan lagi, dia cantikkan lagi, dan itu menjadi ciri khas, jadi stylenya Singapura. Itu. Dan sekarang banyak mereka tari di Singapura yang muda-muda terutama, dia berani mengeksplor gerakan yang ada untuk dikembangkan lagi. Itu bagus sekali. Bagus. Bermakna dalam masa 5 tahun akan datang, apa yang anda lihat? Perkembangannya akan lebih pesat lagi dan lebih bagus lagi lah dari yang sekarang ini. Kalau dari saya pula pandangan saya 5 tahun akan datang, sekarang zaman teknologi, zaman digital, di mana tari Melayu akan dapat disalurkan menerusi digital. Di mana kita akan lihat yang menari di sini seperti CGI lah, dia akan pakai apa benda kat sini, that kind of thing, tapi bila didigitalkan nampak dia punya seperti mereka menari di bulan, di bintang, di matahari gitu
Matahari tak boleh cair kalau tengok. Okey, tapi boleh, tapi pasal digital. Betul. Digital boleh. Jadi tari Melayu ni dapat diluaskan lagi bukan saja dalam Nusantara tapi global dengan cara yang ada sekarang teknologi ataupun digital yang menggunakan canggih-canggih punya benda lah. Saya pun tak faham macam mana diorang akan lakukan. Jadi dalam 5 tahun sekarang je kita dapat lihat bagaimana dalam Muara sendiri di mana permulaan yang tari filem sama tari sekarang ni, di mana kita nampak filem mereka mengikutkan tapi alihnya kepada kreasi baru. Jadi itu baru kita nampak kasarnya, tapi kalau macam cara digital pula bagaimana mereka melakukannya, itu anak-anak sekarang pandai buat lah. Kita dah tengok banyak kan daripada kumpulan-kumpulan yang sekarang buat perjumpaan raya ke buat show ke apa, cara digital. Jadi tak ada cara-cara macam fizikal. Kalau nak fizikal boleh, nak digital pun boleh. Kita nampak sendiri bagaimana dalam Muara dapat melakukan live show keluar dekat visual, that kind of thing. Jadi orang tak perlu dah hadir, kalau misalnya hujan ke apa tak perlu hadir ataupun tiket dah habis, jadi mereka dapat melihat cara visual. Jadi 5 tahun akan datang mungkin lagi lebih canggih lagi caranya. Jadi kita tak tahu gitu. Betul, kerana Muara Festival pun tahun ini kita lihat waktu kita buat live show dan kita stream online, itu kami dapat juga penonton dari Jepun yang menonton, ada juga dari Afrika, kan semua live, dan mereka kita akan ada analytics ya, jadi ya, dan kalau Indonesia, Malaysia memang ada lah di situ kan, jadi memang jangkauan tu, jadi memang untuk go global kan. Kita tak paksa untuk go global, tapi situasi dan teknologi itu membawa kita untuk globalize kan. Nah, bermakna dasar-dasar itu bertambah lebih penting lagi. Betul. Setuju ya? Saya setuju, dan saya tambah sikit ya. Yes. Perkembangan tarian di Singapura. Saya ingat lagi dulu waktu kalau ada apa event di Singapura, menari Sriwana. Kadang-kadang PS. Kadang-kadang Kemuning. Tapi sekarang, macam-macam nama pula. Macam-macam. Mak menari. Aspirasi. Muara. Dulu mana ada? Mana ada? Sekarang dah ada. Makin banyak. Dia makin berkembang. Jadi insyaAllah lagi 5 tahun dia akan lagi berkembang. Akan banyak lagi grup-grup di Singapura ini. Tapi jangan lupa asas. Dasar. Kalau kata Wefi, dasar jangan lupa. Masya Allah. Okey. Tadi kan abang kita ni sudah cakap yang penting adalah asas. Habis Wefi pula bilang dasar. Wah, ini orang-orang lama semua memang kalau berbual memang best lah. Kita nak tengoklah betul ke asas dasar ni memang dikuasai oleh para penari senior kita. Kan. Apa kata kita test juga sekarang? Boleh. Kan? Kita akan mainkan lagu sesuai dengan salah satu daripada tari asas tadi. Yang 5 tu bermakna ada joget, ada zapin, ada inang, ada masri, ada asli. Okey, kita akan main salah satu daripada 5. Mungkin kita tengoklah, mungkin 3 lagu lah kita main. Kita pilihlah mana satu. Bila dah ready, you dah dapat dengar, kira you ready aje dah boleh tangkap. Sini keluar satu wakil, sana keluar satu wakil. Kita tengok. Tak payah lon campas. Wakil keluar. Kita tengok betul ke tak, apakah ini hanya berbual saja. Kata orang tu, memang lidah tak bertulang. Siapa cakap lidah terbelang? Ya, okey, kita tengok. Okey, dah bersedia? Dah. Okey, kita dengarkan lagunya.
Okey. Oh, bermakna kan? Tadi bukan sekadar cakap je lah. Betul, ada bukti. Dah buktikan. Tarian tadi, tarian Inang. Mak Inang. Atau asas. Yelah, tarian Inang. Lagunya lagu Mak Inang Pulau Kampai. Apa? Test pertama kira sudah pas lah. Sana pun boleh tahu, sini pun tahu. Cantik. Kita test lagi satu lah. Okey. Cuba tengok. Dengar lagu apa? Kalau sudah ready, agak-agak ke depan. Satu dari sini, satu dari sana. Okey, stand by. Okey, kita dengarkan lagu dia. Okey. Gini aja. Tadi kalau kita tengok kan, Abang Rawi kita kan, walaupun dia keluar tadi kan, dia keluar sama Yati, cantik lah keluar kan. Tapi memang, yalah, faktor usia. Kita faham lah faktor usia tu kan. Jangan pusing. Jadi adalah bahagian-bahagian yang dia macam terseliur sikit kan. Berkarat. So. Tapi yang penting dia masih boleh lah, dia cover. Masih boleh. Walaupun nafas dia Masih okey, cantik tu. Okey, bagus. Kita test last punya macam. Last song kita tengok macam mana. Okey, tak apa. Okey, sudah? Boleh? Bersedia? Kita dengar lagu dia. Bermakna tak saja di mulut tapi di hati dan seluruh tubuh anda tu mengalirnya seni tari Melayu tradisional Singapura. Tahniah dan terima kasih banyaklah kerana telah membuktikan bukan hanya sekadar cakap. Memang lidah tak bertulang. Itulah dia segmen Kopi O Pisang Goreng kita dengan penari-penari hebat, penari-penari mapan yang ada di Singapura ini. Hari ini berkongsi pengalaman mereka, berkongsi juga visi mereka ke hadapan. Saya harap dengan adanya perkongsian ini, anda di sana yang mendengar juga akan tercetuslah minat untuk, kenapa tidak? Saya pun mesti nak belajar menari. Tari Melayu ini sebenarnya boleh diubah suai, disesuaikan, diaplikasikan dengan keadaan zaman, dengan perkembangan zaman. Okey, yang pernah kita ceritakan juga dulu kan sebelum tahun lalu, bahawa kita akan cuba fikirkan bagaimana tari Melayu ini dapat kita gunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak, early childhood. Bagaimana kita dapat gunakan ini untuk membantu orang-orang tua, kan? Penjagaan orang-orang tua. Ini adalah area-area yang skill daripada penari-penari ini dapat digunakan. Sehingga kita akan lihat ada opportunity yang lebih luas untuk penari-penari kita. As long as mereka menari dengan baik, mereka jaga condition diri mereka,
peluang itu pasti akan ada. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tamu-tamu saya kerana telah pun bersusah payah untuk memberi pandangan-pandangan mereka. Alhamdulillah, banyak yang telah kita raya dalam episod Kopi O Pisang Goreng kali ini. Semoga anda di sana telah pun terangsang dan terhibur dengan program ini. Sehingga kita bertemu di edisi selanjutnya. Saya Azrin Abdul Rahim dari Era Dance Theatre mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa bantu kami mengisi borang maklum balas. Dan saya tutup dengan sebuah pantun untuk anda. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih dari Kopi O Pisang Goreng sempena Muara Festival 2021.